ambil masa pula. Okay, so tajuk 3. Okay, 3 subtopik dalam chapter 3. Okay, jika kamu perhatikan buku teks, 3 subtopik ini yang banyak merangkumi kebanyakan nota yang diberi pada kamu adalah chapter 3.1, which is hukum kegravitian semester Newton. Alright, lots of calculations inside, so kita mungkin akan ambil masa yang agak lama di 3.1. Okay, sebab untuk 3.2 dan 3.3 mungkin kita boleh cut short lah, terutama 3.3. Okay, cikgu akan go through 3.3 itu calculation saja, selebihnya mungkin kita boleh bagi tugasan untuk waktu cuti. Okay, so hari ni fokus kita untuk 3.1. Okay, sampai mana yang sempat kalau kamu lihat pada skrin yang cikgu tunjuk. Okay, untuk 3.1 ada 6 standard pembelajaran yang harus kamu kuasai dan kebanyakannya melibatkan pengiraan. Okay, tapi tidaklah bermaksud soalan teori tiada. Okay, sebab bila kita bermula dengan topik baru dalam fizik, anda sepatutnya sudah faham bahawa perkara pertama yang akan ditanya ialah what. Apakah yang dimaksudkan dengan terms fizik yang diberi pada kamu? Okay, alright. So kita tengok pada slide yang kedua. Slide yang seterusnya. So sambil tu boleh tengok buku teks kamu akan perasan macam ada gambar-gambar yang macam sama je dalam buku teks. Okay. Mari kita pergi yang ini untuk pengenalan lah. Alright. Okay, kita mula dengan bab 2. Okay, refreshment actually, bukan mula lah. Okay, kita refresh beberapa perkara dalam bab 2. Okay, sewaktu kita belajar bab 2, okay, dan kita bermula dengan tema 2 sebab chapter 3 ini masih berada dalam tema 2 iaitu mekanik Newton. Alright, dan sepatutnya kamu tahu bahawa Newton itu adalah nama soalan ahli fizik yang sangat terkenal. Okay, kita tak adalah sejarah dalam soalan fizik, tapi ini benda-benda yang selalunya kita suruh relate juga. Okay, merentas kurikulum. So pada tahun 1667, ini cerita yang kalau kamu tengok dan kamu telah diterangkan semasa di chapter 2. Okay, sebab bila kita belajar tentang mekanik Newton, sebenarnya hari itu pun kamu dah diterangkan. Dia adalah ilmu yang mengkaji tentang gerakan suatu objek. Okay, yang kedua, kita juga waktu itu mengkaji konsep dan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan gerakan objek tersebut. So waktu itu kamu belajar tentang displacement, kan? Lepas tu ada displacement ataupun sesaran, jarak, hal laju, pecutan graviti, itu refreshment. So kalau statement pertama yang saya beri di sini, kalau kamu perhatikan, yang ni sebenarnya itu bukan sesuatu yang asing pada kamu lah. Macam mana Newton mula-mula dapat idea ni kan? Dia tengok buah apple tu jatuh ke bumi. Then cuba lihat yang sebelah sini. So bila kita bercerita tentang mekanik Newton, tema 2 yang mengkaji tentang gerakan objek, fokus chapter ini, chapter 3, kalau kamu lihat pada tajuknya juga, kegravitian, kita akan lebih memfokus kepada gerakan di alam semester. Tengok tajuk 3.1 pun kan. Hukum kegravitian semester Newton. So kalau di chapter 3 kamu, hujung chapter tu kamu banyak belajar tentang ini kan. Mana-mana pun saya tengok tengah go through chapter ni, sebab harap-harapnya kamu masih ada, walau tak semua point knowledge-nya masih ada yang kekal di kepala anda. Basic-basic dia. Alright, jika kamu perhatikan kepada aktiviti 1 ini, kalau kita lihat semula aktiviti 1 ini, dalam buku teks anda lah. Banyak yang diambil dari buku teks, mana-mana sediakan untuk saya. So idea yang pertama tu sebenarnya basic sangat, basic lower form. Alright, seorang budak melompat ke atas mencecah permukaan bumi. So baca soalan. Alright, so what force? Tu yang saya kata tadi, bila dalam fizik, the 5W1H itu sangat penting supaya kamu jelas konsepnya, supaya apapun soalan yang keluar kamu tak ada masalah. The first question comes out, what? Apakah daya yang menyebabkan? So dari banyak-banyak daya yang kamu sudah belajar, daripada low form tambah daya impuls, daya graviti. So jawapan ini adalah soalan alas rendah.
So itu yang saya maksudkan tadi, walaupun chapter 3 ini banyak kiraan, tetap ada soalan-soalan teori yang boleh memberi markah mudah untuk kamu. So please, jangan sampai soalan-soalan begini pun kamu tak mampu nak sumbang markah untuk diri sendiri. Okay, soalan-soalan low level question macam ni. So tajuknya daya tarikan graviti or gravitational force. Okay, so yang tu boleh bagi kamu satu markah yang sangat mudah. Okay, yang kedua, okay, since kita masuk kepada tentang alam semesta, di sini diselitlah sedikit. Alright? Okay, kalau form 1 kamu belajar tentang paling dekat dengan permukaan bumi, lapisan itu ialah lapisan atmosfera. Betul? Okay, atmosfera tu maksudnya ada udara. Kenapa bumi adalah satu-satunya, okay, so far kajian yang menyatakan ada hidupan? Kerana ada udara, okay, layer yang pertama di sekelilingnya. So dia relate sedikit, okay, tapi masih tentang daya. Perhatikan pada soalan. Sebab itu, okay, bila kamu menjawab soalan, selalunya cikgu-cikgu ajar bukan daripada UPSR, daripada form 3. Kan, sama saja sebenarnya. Alright, so dia tanya pada molekul atmosfera. Yang berubah tadi apa? Tak diorang. Betul? Kan, okay. Okay, dekat ground, masih di permukaan bumi. So ni pergi pula dekat layer. So sama saja. Okay, okay. Pergi pada yang ketiga. Oh, alam semesta. Kita relatekan sedikit. Okay, bulan boleh bergerak dalam orbitnya. Alright, so ini asas. So semua planet, okay, akan mengorbit mengelilingi matahari, termasuklah bumi. Okay, so di sekeliling bumi pula kita ada bulan yang mengorbit kita. Tanpa terlepas ke angkasa, tanpa jemu, betul? Sampailah hari kiamat Allah tetapkan begitu. Okay, Tuhan the doomsday kalau kita. Okay, bumi menggunakan satu daya graviti ke atas bulan. So ada dua objek disebut di sini, bumi dan bulan. Alright. Okay, cuma persoalan dia, adakah bulan juga menggunakan daya graviti ke atas bumi? Ya atau tidak? Alright. So jawapannya ya. Permulaan. Okay, untuk kita pergi lebih dalam kepada topik ini. Alright. Okay, next. Okay, statement yang simple. Dari kecil lihat benda ini. Okay, cuma, okay, statement pertama, selai daun yang layu gugur dari sebatang pokok kita tu basic. Pokok apa pun kalau daun tu gugur. Okay, sama situasinya. Cuma soalan yang seterusnya A. Alright. Okay, are both of the leaf and the earth experience the same gravitational force? Okay, dia menyebut tentang dua objek di soalan A, which is, the first one is daun, the second one is bumi. Dia kata, adakah kedua-dua daun dan bumi mengalami daya tarikan graviti yang sama? Alright. Okay. So jawapan dia ya. Kedua-dua daun dan bumi mengalami daya graviti yang sama sebenarnya. Okay, next. Kita selalu fokus pada pergerakan daun itu sahaja sebab itu yang mata kasar kita lihat. Betul? Kita tidak dapat melihat bumi mengelilingi matahari dengan mata kasar kita. Kalau kita tengok diagram, Discovery Channel tu memang kita boleh tunjuk lah. Okay, PowerPoint. Okay, so kita lebih memfokus pada pergerakan. So kita bercerita tentang daya tarikan graviti hanya dialami oleh daun sebelum ini di chapter 2 pun. So sekarang kita kalau tengok yang saya perkenalkan beberapa slide ini, dia akan menyebut tentang dua objek. Alright, yang juga direlatekan dengan daya graviti. Alright, so masa chapter 2 kan, daya graviti. So kita ada gravitational force masa chapter 2. And then kita ada juga G. G itu ialah, siapa ingat G itu apa, simbol G? Bukan unit ini simbol quantity. Siapa ingat apa itu G? Simbol G mewakili, siapa nak jawab? Ada yang type mungkin? Graviti, Sanju jawab. Graviti sahaja kurang tepat. Bila satu objek bergerak, dan tadi saya dah sebut tentang jarak, hal laju dan juga bercutan atau acceleration. So actually G ini merujuk pada yang mana?
Yuda jawab gravitational acceleration. Right. Selalunya pemala. Betul. Okay. Mingza jawab pemala kegravitian macam. Okay. Pemala kegravitian belum masuk Belum lagi. masuk lagi. Okay. Saya masih refresh di chapter 2 yang kamu sudah tahu. So G itu ialah simbol kuantiti untuk pecutan graviti. Kalau pecutan di atas permukaan ufuk, contohnya pecutan kereta, kita tak guna G. Kita guna A. Alright, so now G ini adalah simbol bagi pecutan graviti. Okay, so unit dia kalau belajar pecutan MS -2 dan actually hari tu form 2 chapter 2 kamu diperkenalkan juga simbol N kg -1. Nanti kita masuk juga. Okay, apakah kesan daya-daya ini kepada pergerakan daun dan bumi? Yang ini mungkin ada yang sudah mula terganggu. Macam saya kata tadi, fokus kita selama ini hanya pada pergerakan daun. Betul? Apa daun ke, buah berutan ke, buah durian ke, gemuk jatuh. Okay, to the ground. So kita memang akan nampak benda yang mata kita nampak bendanya bergerak. So kali ini, soalan ini bertanya, okay, what is the effect of these forces to the movement of the fallen leaf and the earth? Okay, dia buat dua benda juga. Betul tak? Sebelum ni kalau chapter 2 mungkin kita tak jumpa pun soalan macam ni. Dia berhenti sampai sini je. Okay, so kali ni mesti akan sebut dua objek. Okay, so idea jawapan di atas. Okay, daun dan bumi bergerak mendekati satu sama lain. Ya ke cikgu? Tak nampak pun. Isn't it? Alright, tapi sekarang teori menyatakan begini. Okay, cuba lihat soalan C. Okay, mengapakah daun yang layu bergerak ke arah bumi? Kata tadi dua-dua bergerak. Alright. Okay, ini rasional penerangannya. Okay, oleh sebab jisim bumi jauh lebih besar daripada jisim daun, bukan lagi 10 kali ganda. Okay, mega, giga, besar perbezaan jisim daun dengan jisim bumi. Okay. Kerana jisim bumi yang jauh sangat-sangat besar dibanding dengan jisim daun yang kita boleh lihat jatuh tadi, okay, daya graviti tidak ada kesan yang ketara ke atas pergerakan bumi. Okay, daya graviti tidak ada kesan yang ketara ke atas pergerakan bumi. Oleh itu, pemerhati di bumi hanya memerhati daun itu jatuh ke arah bumi. Alright. Okay. Baca, fahamkan, hadamkan. Okay. So that's why apa-apa bila kita yang memerhatikan benda itu jatuh, okay, memang kita akan nampak objek itu yang jatuh ke tanah. Sedangkan sepatutnya teori Newton menyatakan bahawa sebenarnya mereka bergerak mendekati satu sama lain. Okay, tapi kenapa kesan yang pergerakan bumi itu tidak ketara? Kerana jisimnya yang jauh lebih besar. Okay. Alright, let's go to this. Kita mula masuk tajuk. Okay. Hukum kegravitian semesta alam. Panjang tajuknya. Kan? Okay. So, tajuk ini kalau kamu perhatikan, okay, 3.1.1 anda patut tahu menerangkan apa yang dinyatakan oleh hukum kegravitian semesta Newton. Okey, bila kita pergi pada teori fizik, kita tidak boleh lari dari kuantiti fizik. Bila kita ada kuantiti fizik, biasanya kita akan ada formula. Terutama bila melibatkan pengiraan. Di situlah nanti kamu akan ada aplikasi soalan pengiraan. Alright, but before kita boleh apply formula to all the calculations in this chapter, sila kamu perhatikan dahulu tentang teori sebab, okay, remember what I said, kertas 2 so far tak sampai 50% pun calculation. It comes the same with your paper 1. Alright, okay, so teori, cuba lihat, okay, apa yang dinyatakan. So anda patut tahu menulis statement pertama pun, bukan sekadar kiraan. You may be very good in your maths and maths, tapi jika kamu abaikan soalan teori, you cannot score your physics paper. So get in mind benda-benda macam ni. Okay. Hukum ini menyatakan bahawa daya graviti F adalah hubungan. Ini satu lagi yang telah diterangkan sepanjang kita bergerak sehingga chapter 6 tentang hubungan antara satu kuantiti dengan suatu kuantiti. Okay, fokus kita sekarang ialah F. Alright. Okay, F itu ialah daya graviti.
Cuma ada setengah dia akan letak Fg kat situ sebab force ada banyak kan. Daya tolakan, daya tarikan, daya impuls. So kadang-kadang dia letak Fg, kadang-kadang dia tak letak pun. Tengoklah topik berkaitan. Okay. Dia sebut berkadar terus. Bila berkadar terus kita bincang, okay, kalau satu kuantiti naik, the other one akan naik. So F, dia relate dengan kuantiti mana dulu? Jisim. So the first one ialah efek jisim terhadap daya graviti yang bertindak. So apakah hubungannya? Berkadar terus. Okay, bila berkadar terus kita belajar prediction. Kalau jisim naik, maka F pun naik. Ni dah sepatutnya dah cekap dah. Tolong kuasai bahagian ini. Jangan bawa masalah ini hingga tingkatan 5. You will have a big problem kalau kamu tak kuasai sekarang di tingkatan 4. Alright, okay, selesai hubungan pertama. Okay, next. F, dia nak relate dengan apa pula? Cari kuantitinya. Jarak R di antara kedua-dua objek. So, the next one, dia relate F dengan jarak R di antara kedua-dua jasad. Remember saya kata tadi bila kita masuk chapter ini, kita tetap akan membincangkan tentang dua objek. Alright, kalau yang jatuh itu daun, jatuh ke bumi, kita akan bincang tentang daya graviti antara kedua-dua objek ini. Bukan satu sahaja. Seperti yang kita pernah bincang di chapter 2. Alright, okay, kalau F dengan R jarak tu apa hubungan dia? Berkadar songsang. Okay, berkadar songsang maksudnya kalau jarak bertambah, antara dua jasad bertambah, apa jadi pada F? F berkurang. Itu, tolong kuasai dua ni. Okay, dari situ, sebenarnya dia boleh the other way round. Ada setengah murid dari formula, dia buat hubungan. Alright, pun boleh juga. Sebab usually kadang kertas 1 dan kertas 2 ada beberapa formula diberi di buku surat hadapan. Cuma bukan semualah. So kalau you betul-betul lupa, kadang-kadang formula di hadapan boleh membantu. Okay, cuba lihat hubungan ini. Dia buat mula-mula satu persatu. Alright, ini simbol berkadar terus. Oh, ini pun simbol berkadar terus. Tapi sebab hubungannya berkadar songsang, R itu is 1 over R2. Maksud berkadar songsang. So bila kita gabungkan kedua-dua ini, memandangkan ada dua faktor yang mempengaruhi Fg, iaitu daya graviti. Okay, masa simbol berkadar langsung ya, simbol yang macam ikan ni. Cuma janganlah letak mata pula kat situ. Alright, yang simbol tu macam tu bila tulis. Okay, okay. So M ni ialah kenapa ada satu M besar, satu M kecil. Remember kita ada dua objek yang kita bincang di chapter ini sekarang. Ada mungkin guna M1, M2, tengok situasi. Ni dia guna M besar, M kecil. Tapi tetap mewakili jisim kedua-dua jasad. Disebut sini dua jasad. Okey. So R ni duduk di mana? Sebab dia berkadar songsang. Sebab ini F, ni pun F. So kita gabung dua faktor itu di situ. Okey, bila kita mahu hilangkan simbol berkadar langsung ini, the directly proportional symbol ni, untuk kita solve problem ataupun selesaikan penyelesaian masalah, kita tak boleh tinggalkan simbol itu di situ. So dia kena ukar kepada simbol sama dengan. Then you can press calculator, whatever situation of calculation lah katakan. Alright, so dia letak satu pemala di hadapan. Alright, okay. Pemala. Bila disebut pemala, dia adalah satu nilai yang tetap dan tidak berubah. Okay, usually kebanyakan nilai bagi pemala apa-apa pun dia akan diberi dalam soalan. Tak perlu hafal. Soalan akan beri nilai itu. Okay, so dia berilah nilai-nilai yang lain mungkin. Okay, kalau dia bagi M ni, M satu lagi, R ni diberi, kamu kena cari F mungkin. Kadang-kadang dia switch soalan sajalah, dia beritahu F. Dia bagi M salah satu objek, dia bagi R2, dia suruh cari M of the other object. Itu sahaja pusing-pusing soalan untuk penyelesaian masalah. As far as kamu kuasai. Cuma, okay, kita tidak ada pembuktian formula macam AdMaths untuk fizik, kita lebih pada aplikasi. Tapi untuk kamu faham daripada mana datang formula itu supaya kamu boleh aplikasikan dengan baik, harapnya membantu. Okey, sekadar tahu simbol, tidak memahami apa yang diwakili oleh setiap simbol. F tu apa, M tu apa, M satu lagi kan. Dia guna M1, M2. Kat sini guna MM. So tak ada masalah. Nanti mungkin tiba-tiba yang ini dia akan jadi M1, M2. Lihat pada kesesuaian. So ada masanya kamu akan jumpa M1, M2. So don't worry. Alright? Okay.
Okey, R tu apa? Jarak di antara pusat jasad. Pusat jasad. Sebab bila kita berbincang tentang graviti nanti, matahari, bumi, bulan, benda yang kita akan bincang tu kebanyakannya dalam bentuk sfera walaupun bukan sfera yang sempurna. Apa maksud sfera bukan sfera sempurna? Alright, kalau sfera yang sempurna sini dengan sini sama jarak dia. R. Okay, walaupun teori ada yang cakap bumi tu bulat, tapi teori Newton menyatakan bahawa dia bukan sfera yang sempurna tapi hampir sempurna. Maknanya R1 dan R2 ini ada beza tapi sangat sedikit. So dia kira dari pusat. Contoh nanti kalau kita bincangkan, ini bumi, ni bulan. Kita akan bincang jarak antara pusat ke pusat. Contoh. Alright. Itu R. Ni bumi katalah M1, ni M2. Itu idea awal. Alright. Okey, jangan risau yang bahagian atas sebab as I said ini untuk penerangan pada kamu supaya kamu faham macam mana guna. Dari segi pembuktian sebenarnya tidak ada dalam fizik so far. Okey, ni pun sama juga. Cuma, ingat tak saya kata case tadi kalau teori kata selama ni kita nampak daun saja jatuh ke bumi. Tapi teori Newton menyatakan bahawa, teori graviti Newton menyatakan semester dia mesti ada tarikan antara kedua juga daripada daun ke bumi, bumi ke daun pun ada sebenarnya. Alright, idea yang diberi di sini kalau kamu perhatikan, F12, F21. Yang berubah cuma 1 dan 2, yang ini 2 dan 1. Alright, so kita ada dua objek, dua jasad, M1 dan M2. Sila lihat pada arrow. Kalau arrow yang ini, dia merujuk kepada F12. Apa maksud F12? Daya tarikan graviti pada jasad 1 oleh 2. Siapa yang tarik? 2 yang tarik. Tengok arrow ni. Saya tengah fokus yang ni sekarang 2 sedang menarik 1. Contoh bumi. Sedang daya tarikan graviti bumi, bumi menarik daya tarikan graviti jasad 1. Bumi pada daun. Contoh. Next. F21. Arrow ni pula. 2 duduk kat depan, 1 duduk kat belakang. Yang 2 itu yang ditarik. Yang 1 itu yang menarik. So ingat yang tu. Yang depan tu yang ditarik, yang belakang itu yang menarik. So statement dia, daya tarikan graviti pada jasad 2 oleh 1. So ini yang menarik, sorry. 21 maksudnya yang menarik jasad pertama. Yang ditarik jasad kedua. Kalau keliru kamu tutup diagram itu satu persatu dengan tapak tangan kamu. Dia sangat jelas. Cuba lihat kiraan. F21 ataupun F12 diwakili oleh Fg daya tarikan graviti sama dengan formula yang kita bincang tadi. Berkadar terus dengan jisim dua objek, berkadar songsang dengan jarak antara pusat kedua-dua objek. Maksudnya 1-2 atau 2-1 nilainya tetap sama. Tapi dari segi pandangan mata kita tadi, kenapa kita kata sebab jisim bumi adalah sangat besar dibandingkan dengan objek yang satu lagi. Alright, so kesannya kita tengah pasangan. Balik pada sini. Dari segi sejarah tu dia takkan tanyalah just untuk pengetahuan kamu. Tahun 1687 dia mengukuhkan, maknanya dia first teori yang chapter 2 yang kita belajar lah. Alright, then yang ini yang kedua. Dia memfikir balik. Mula dia fikir yang dalam kawasan bumi dulu, yang mata manusia boleh nampak. Then teori ini keluar. Alright, so this Newton's Universal Law of Gravitation ni kalau kamu perhatikan, kita tetap akan membincangkan tentang dua jasad. Cuma kita akan sekarang berfokus kepada, remember saya kata semester, tapi kita akan bincang semula lah dalam kawasan bumi dulu. Alright, ini hubungan yang kita bincang tadi. Saya rasa saya tak perlu ulang. Betul? Kita proceed. Ini pun patah balik tadi sebenarnya, gabungan. Alright, ini tadi juga, betul? Tadi kita macam bincang daun, sebenarnya sama saja. So fokus tentang ayat-ayat yang diberi tadi sebenarnya ada kaitan dengan formula tadi. Pusat dua jasad tersebut.
Alright. Okay, this is apa yang diwakili. Okay, di mana pun version bahasa yang anda gunakan, teorinya tetap sama. Content in your textbook is the same. Alright, so make use a lot of your textbook. Ada banyak contoh dalam itu. Okay, mari kita pergi pada solving problem. As I said, selepas anda faham teori, anda tahu beberapa soalan teori untuk what. Soalan A, B biasanya soalan what. What is meant by this, what is meant by that untuk kertas 2. Alright, okay, anda pergi pada soalan kiraan begini. Ini soalan aplikasi formula kita panggil, soalan kuantitatif. Alright, okay. Jika kamu lihat contoh yang saya beri ini, dia sebenarnya lebih kurang sama, memang sama seperti yang ada dalam buku teks anda. Alright, so sebab tu cikgu selalu wala pesan semalam kan, buku teks mana, kalkulator wajib ada, kenapa? Supaya jangan ada nanti yang bila dia sekadar menerima jawapan bulat-bulat tanpa mencuba sendiri, dia tidak memahami teori dan tak faham nak tekan kalkulator mana. Okay, salah tekan whatsoever. So tolong secanggih mana kalkulator anda, jika anda tidak latih diri, okay, untuk tolong tengok jawapan tu betul tak, walaupun jawapan dah ada dalam buku teks pun, kamu tak akan dapat pergi ke mana-mana. So please help yourself. Right, jangan fikir SPM itu lama. Basic paling kuatnya di tingkatan 4. Then you won't have any problem in form 5. Okay, example dia. Okay, apa yang teorinya biasanya? Langkah. Dalam buku teks kamu untuk semua chapter dia ajar kamu. Langkah 1 apa, langkah 2 apa, langkah 3 apa. Alright, okay. Langkah pertama, senaraikan maklumat yang diberi dengan simbol. Tak ramai murid suka list kan? Kan? So saya kata kat murid, kalau kamu rasa listing balik jisim durian, okey, jisim durian, okey, durian saya nak ambil M1 contoh. Tak apa, buat macam tu pun tak apa. Sebab dia tak nak tulis banyak-banyak kat bawah. Yang rajin tu dia akan tulis. That's very good actually. Kamu menghayati sebenarnya. Oh, jisim objek kedua, M2. Cikgu saya buat M besar, M kecil boleh? Boleh. Right, tapi kita nak direct dengan formula. Kadang-kadang kalau formula tu dah bagi dalam buku teks kamu M1 kecil, M2 huruf kecil, kedua-duanya betul lah kamu gunakan. Alright. Okay, so jarak antara pusat udah bagilah R. Buatlah macam tu at least. Cuma hati-hati tengoklah. Adakah semua unit ini diberi dalam unit SI. Kalau ni tiba-tiba dia bagi giga kan, mega contohlah, dia bagi mega, meter, sengaja nak trick kamu, kamu pastikan kamu tukar pada prefix yang betul. Okey, selepas tu langkah 2 dia kata kena pasti dan tulis rumus yang digunakan. Sambil anda menulis simbol yang diwakili oleh setiap kuantiti, sebenarnya dia memberi idea pada kamu formula yang berkaitan. Right? Ini yang saya kata tadi, step 1 ni. Tak ramai murid suka buat. So saya kata biasa kat murid, buat kat sini. Kalau dah rasa nak listing tu sangat mengganggu kamu, penat sangat, yang buat teruskan. Good. Siapa yang masih boleh teruskan step 1 ini. Okay, next step apa? Dia kata kena pasti formula. Alright. Okay, selepas itu gantian masuk nilai. Dalam kertas 2 ini merupakan 1 markah. Cuma macam saya sebut tadi, jika sengaja tiba-tiba di sini dia bagi dalam mega, anda wajib tunjukkan gantian itu di sini. Selalunya diambil kira juga 1 markah. Alright, kalau macam ni dah senang, dia dah bagi semua unit SI, but double check. Alright, okay, as I said, when you press your calculator, sekarang sesi kelas kan, kamu sepatutnya ada calculator dan mencuba. Walaupun jawapan itu sudah ada 19.63 dan dalam buku teks pun saya tahu ada. Alright, help yourself untuk tekan calculator supaya you tahu cara yang betul dengan calculator FX570 anda. Alright, kadang tak bracket kan, salah tekan, ada cara singkat untuk tekan. Itu kemahiran yang anda kena buat. Alright, dan sepatutnya anda cakap sebab semua students yang ambil fizik ambil and maths. Maths pun kamu guna calculator. Sebab ini cuma saya ajar untuk solving dia saja. Selebihnya tugasan kamu. Alright, okay, tekan-tekan calculator. Dapat tak 19.63 Newton? Okay. Jika jawapan tu tempat perpuluhannya banyak, anda dibenarkan untuk bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan paling kurang. Bila kita sebut at least 2 decimal place, maksudnya jika anda nak ambil lebih pun boleh. Kurang tidak boleh, hilang markah. 19.6, hilang markah.
Paling kurang 2 tempat perpuluhan bersama unit yang betul, anda boleh dapat satu lagi markah. Kalau soalan kertas 2 jalan kerja diambil kira. Alright, next. Sama. 11. Sama tu. Sama je. Maklumat dah ada. Guna formula sama. Sebab soalan tanya perkara yang sama untuk kamu bincangkan. Okay, atas ni macam ada missing info sikit. Okay, sebuah roket. Lepas tu kamu pun tekanlah maklumat di BM tu maklumat di soalan BM ada yang missing infos. English dia punya okay. So you can refer to your textbook. Info ayat dia tak lengkap di sini. Ni apa kan? Okay, so formula sama. Masukkan nilai. Tekan kalkulator. Remember cikgu cakap tadi, jika anda ada kalkulator tapi tidak digunakan, sangat rugi. So pastikan, okay, cuba anda press sekarang. Dapat tak jawapan? Okay kan, since jawapan besar daripada kamu buat kan 507, 0000, itu jawapan akhir ni. Okay, jawapan akhir. Sorry. Okay, untuk jawapan akhir anda ni kan. Ni. Buat jawapan panjang-panjang yang ada banyak kosong kat belakang tu. Sebab tu anda kena remind balik konsep prefix. Kan? Tengoklah balik. Okay? Takut tertinggal kan. Yang terlampau banyak betul. sangat. Bila terlampau banyak telur ni tiba-tiba tercicir pula satu. Patut ada 4 kosong kan kat belakang ni. 1, 2, 3, 4. Kadang-kadang sampai 6. Takkan nak tulis. Kalau so, kalau kosong okey lagi. Kalau yang nombor 5, 7, 4, 6, 7, ni nampak ni. Susah tu. So itu sebabnya ada student akan tanya, cikgu kalau saya nak buat juga cara ni, sebenarnya anda tidak bergerak secara bijak. Sebab kiraan bila kita pergi sekarang, kalau dah bumi, matahari tu jaraknya berpuluh-puluh ribu. Bukan setakat ribu-ribu kan. Bila anda press calculator tu pun sebenarnya, so saya yakin anda cekap bahagian ini. Okay? So cikgu mampu bantu nasihat, selebihnya bergantung kepada kamu sebab kamu dah cukup besar. Macam cikgu cakap, kalau kamu tak nak tekan, angguk kepala saja sekarang, oh betul jawapan dia kan. Angguk saja macam burung belatuk. Tapi tak press calculator, understanding yourself. Oh, setuju dengan jawapan, lain kepuasannya. So please so jangan guna jawapan yang ada banyak kosong kat belakang ni, tidak digalakkan. Alright? Okay. Okay, ini satu lagi teori. Okay, jika kamu perhatikan di gambar rajah ini, kita dah patah balik. Oh, matahari, bumi, bulan, tiba ingatlah last chapter 3. Ada banyak benda-benda ni kan. Alright, okay. So, bila kita perhatikan kepada diagram ini, kita ada 3 objek. Okay, arrow yang ditunjukkan pada kamu, okay, ada 2 warna yang sama untuk setiap hubungan. Contoh ni, turquoise ni. Turquoise ni, arrow ni adalah untuk menunjukkan daya tarikan graviti antara matahari dengan bumi. So M1 matahari, M2 bumi contoh. Alright, okay. Yang warna purple ni, next one ni. Oh, ini menunjukkan daya tarikan itu wujud antara matahari dan bulan. Matahari ada tarik bulan, bulan pun ada tarik matahari sebenarnya. Dan dari belajar teori tadi, nilai percintaan graviti dia sepatutnya sama kan? Okay, next. Bumi dengan bulan pula. Tadi kita ada bincang sikit. Ambillah M1, M2. Okay, tapi adakah formula yang kita akan bincang setiap kali kita mengira F ini? Cuma mungkin kita boleh letak F21, F12. Ingat tak tadi kita bincang? Alright, mana kalau saya letak macam ni F12, F21. Mana objek 1, mana objek 2? Matahari dan bumi kalau saya buat F21 dan F12. Mana jasad 1, matahari atau bumi? Kalau saya ikut arrow yang dia beri ini. Ni test kefahaman tadi. Bukan sekadar mendengar. Siapa tahu? Sekarang ni objek 1, matahari atau bumi? Untuk yang saya label ni. Kalau saya buat statement saya macam ni lah. Ni F21. Representing this one. Ni F12. Mana satu objek 1, mana satu objek 2? Matahari dan bumi. Klik-klik. Matahari tu apa Fizan? 1 ke 2? Saya tanya ni dari yang saya catat kat sini. Saya saja je letak. So yang sebenarnya gambar raja asal ni tak letak pun. Fizan kata matahari 1. Matahari objek 1. Sebab ni F21. Tengok arrow dia. Tadi kita belajar macam mana. Betul tak yang lain? Rishi kata bumi 1. Ada kontradiktif bumi 1, Aiman bumi 1. Salome.
Hong Meng? Aiman kata 1. Mana? Matahari ni 1 ke 2? Tu je saya nak jawapan. Matahari, okey, dia orang kata bumi nombor 1. Bumi 1. Okay, so ramai yang jawab yang mana nombor 1? Bumi. Bumi. Yuda, Salome? Rishi kat sini, Yuda tak ada lagi. Yuda, cikgu sebut nama awak tu Yuda. Alah, mana ni? Tak nak cakap pun tak ada. Joffrey, Bumi, 1. Okey. Okay, tu yang cikgu cakap. Bila kamu dengar tadi, sebenarnya cikgu boleh selit-selit je idea kat sini nak tengok kefahaman. Sebab lepas ni kita akan pergi yang lagi challenging tau. Dia ada banyak formula. So kefahaman tu dekat situ. Saja nak test yang tadi punya lah. Okay. So kita continue. Okay, daya graviti dikenali sebagai daya semester. Okay, universal force. Kenapa? Sebelum ni chapter 2 tak ada pun kan. Just cakap daya graviti bila bincang kan. Lepas tu masa tu cikgu cakap G kita guna 9.81 kalau soalan suruh guna. Kalau soalan suruh guna 10, guna 10. Saya rasa KSSM ni macam banyakkan contoh dia guna yang ini. So kalau lah nanti di pemalam memang diberi nilai G itu 9.81, kamu kena guna nilai diberi dalam soalan. Sebab you are the first batch, anything can happen. Sebab kalau tengok contoh dalam buku teks semua dia guna 9.81, right? Okay, kenapa? Kenapa lagi? Okay, kerana daya graviti bertindak antara mana-mana dua jasad dalam alam semesta. Sebenarnya dia bertindak di mana dua jasad. Buah kelapa dengan bumi. Kan, buah durian dengan bumi. Okay, belum lagi bercerita tentang alam semesta, dah kena faham keadaan yang sebenarnya sebelum ni kita tak terfikir pun kita kena fikir begitu. Alright? Okay. Sekejap. Okay. So, B. Daya graviti wujud secara berpasangan. Alright? It exists between two bodies. So, kita memang akan bincang sebab tu formula tadi ada M1 dan M2. Alright? Okay, and then tadi kita bincang. Magnitude dia sama tak? Sama. Sebenarnya sama. Alright? Okay, ini contoh yang diberi dalam buku teks anda. Alright? Okay, banyak daripada buku teks. Actually, textbook tu ialah panduan even untuk your teacher sebab ini syllabus baru. So, kita ikut seiring dengan di SKP, you punya learning standard. Alright? Okay. So, kalau tengok situasi soalan yang diberi ni, dia cuma nak testing kamu untuk soalan calculation, aplikasi formula tadi. Alright? Cuma dia minta kamu jalankan secara berpasangan. So, kalau ada penimbang kat rumah tu, ada adik, ajaklah lompat-lompat sekejap. Kan dia bagi contoh. Andaikan diri anda dan pasangan anda sebagai jasad pegun di bumi. Pegun tu maknanya tak gerak lah. Kalau ada gempa bumi, jangan buat lah. Tu dah masuk dia. Okay, catatkan jisim. Kalau ada penimbang lah. Contoh. Alright. So, dia pun kata, okay, hitungkan daya graviti M menggunakan jisim antara berdua. Okay, anda berdua dan jarak. Dia cuma nak tunjuk. Belum, tak payah nak bercerita tentang matahari dan bulan. Antara dua objek pegun di muka bumi pun wujud. Alright. Okay. So, bila kamu tengok pada ini, okay, cuma kali ni dia guna M1. Dekat sini dia guna M2 kan? Dalam buku teks anda, M ni diguna M kecil lah Saya banyak rujuk pada buku teks. Panduan saya juga. Okay, tak apa. Sebab formula dalam buku teks pun dia guna M1 dengan M2, dua-dua huruf kecil. Cuma bezanya 1 dan 2. So, biasanya kalau soalan SPM apa pun, panduan utama katanya buku teks. So, formula kita ikut yang ada dalam buku teks. Okay, so, bila solving, sepatutnya kamu dapat semua ni. Saya tak nak suruh you buat satu-satu sebab sebenarnya kita dah bincang tadi. And to me, this is a simple task. Right? Cuma seperti cikgu cakap, tanggungjawab kamu untuk cuba semula. Right? Okay. Soalan? Okay. Next. Okay. Again, bagaimana? Sebab tu saya kata, the 5W1H kamu tak boleh lari. Semua kamu kena korek. Terutama di peringkat SPM. Alright? Okay. How do the masses of the two bodies influence the gravitational force between them? Bagaimana jisim kedua-dua jasad M1 dan M2 tadi? Kan? Alright? Okay. Ada yang jawab directly proportional. Itu tanya hubungan. Betul tak? Okay. Bagaimana? Kalau soalan tu tukar sikit, apakah hubungan antara jisim dua jasad dengan daya graviti antara dua jasad? Ini yang menyebabkan kadang-kadang, okay, anda diminta untuk fokus kata kunci soalan. Alright?
Sometimes you're very confident in answering. Tapi mungkin keyword soalan itu yang mengganggu. So take note a lot benda-benda ini. Alright, kalau dia tanya hubungan directly proportional, kalau kertas 2 terima kan malah. Yes, kalau tanya hubungan. Kalau ditanya hubungan, jawapan bawah tu masih boleh pakai. Okay, cuma mungkin kamu boleh jawab directly proportional tu diterima juga. Okay. Kalau macam tapi kena jawab, jangan just jawab directly proportional. Apa benda dua kuantiti itu mesti ditulis. No shortcut lah. Kalau dia guna simbol, macam tu tulis. Kalau simbol kertas 2 diterima lagi, simbol directly proportional tu masih diterima sekarang. Sekarang tu yang cikgu cakap. Sebab tu, okay, saya kalau macam form 4, saya mahu kamu tulis semua. Especially you are the first batch. Tapi tak boleh. Simbol sahaja memang tak boleh. Simbol sahaja tak boleh. Kan? So better tulis je lah. Tulislah directly proportional. Okay. Itu kalau soalan tanya hubungan Okay, next. Apakah kesan jarak di antara dua jasad ke atas daya graviti? Okay, jarak antara dua jasad. Okay, so makin bertambah jarak antara dua jasad semakin kecil. Ingat tak hubungan dia inversely proportional tadi? Sebenarnya dia bertanyakan berdasarkan pada formula pun kita boleh predict jawapan ni. Okay, so dalam kepala tengok formula tadi kan kata inversely proportional. So bila satu bertambah, satu berkurang. Cuma seperti yang Puan Nurmala sebut tadi. Okay, kalau exam tak boleh just sebut hubungan tapi tidak menyebut apa kuantiti terlibat. Okay, so tolong take note. Distance dengan apa? Gravitational force. Kena tulis. Jangan dua ketul je ayat dia. Kan? Bertambah. Okay? Satu bertambah, satu berkurang. Tak boleh. Ayat yang terlalu simple pun mengganggu pemahaman jawapan. Okay, mengapa? Why? Nampak? Tu yang saya kata 5W1H itu ialah idea yang kamu kena cross your mind every time you jumpa satu soalan. Okay, mengapakah daya graviti antara anda dengan rakan anda mempunyai magnitude yang kecil? Kecil kan? Maknanya tak ada lah yang terasa ditarik oleh yang satu lagi. Sangat-sangat. Okay. Daya graviti antara dua jasad berjisim kecil. Kan? Kamu dengan kawan kamu dengan adik kamu jisim taklah besar. 50 kan? 50 dengan 51 yang contoh cikgu tunjuk tadi tu contoh saja. Okay? Okay. Daya graviti antara dua jasad berjisim kecil mempunyai magnitude yang sangat kecil. Alright? Okay, sebab kalau kita kira semula berdasarkan formula F. Kan? Tadi apa? G M1 M2 bagi dengan R2 kuasa 2. Ni kecil, ni pun kecil. Kalau aktiviti inilah yang tadi, betul? So mestilah nilai G F FG yang kamu dapat ini pun kecil. Belum pergi alam semester lagi matahari, bulan. Ni aktiviti simple dia bagi ni untuk pemahaman anda. Okay, so the message dia. So yang kita bincang itu adalah small magnitude. Kalau nak bincang jarak pun boleh. Okay, tapi lebihnya sebab kalau jarak hubungannya inverse, sorry. Okay, so yang directly proportional yang dua ni. Sebab dia tanya kenapa kecil. So bila kecil yang directly proportional dengan dia ialah jisim. Betul? So jangan sebut R, sorry. Sebab kalau R bertambah, FG berkurang. Alright, so ambil hubungan antara jisim sahaja. Okay, next. Kurang tadilah Okay. Ini benda yang sama. Ini yang tadi saya dah tunjuk, dua jasad turun di bumi sama dengan aktiviti tadilah. Alright. Okay. Jasad di atas muka bumi. Alright. Untuk tiga situasi ini, dia kalau kamu lihatkan kepada aktiviti 3.3 muka surat 82. Okay. Tajuk dia dekat situ menyelesaikan masalah melibatkan hukum kegravitian semester Newton for 3 situation. Right? Okay, the first one. Jasad di atas muka bumi. Okay, any object. Okay, di atas permukaan bumi. Okay, kalau kamu perhatikan, maka kita akan tengok, okay, formula sama. Tetap melibatkan dua jisim objek, M1, M2. Mesti melibatkan jarak antara pusat kedua-dua objek. R. Di kuasa 2 kan. Alright. Okay, so kali ni dia bezakan M besar dengan M kecil. Okay, kalau tak mau buat pun tak apa. Cuma, okay, untuk jasad di atas muka bumi, dia buat perbezaan di sini mungkin supaya anda nampak
Okey, perbezaan jisim yang besar yang wujud di situ. Tadi situasinya, okey, kamu dengan kawan kamu, jisim tidak terlalu besar. Sekarang ni mungkin dia membincangkan satu benda yang perbezaan jisim yang sangat besar. Bumi dengan daun tadi, contoh. Alright? Okey, tapi sebab dia bercerita tentang jarak objek tersebut dari pusat bumi. Mana pusat bumi? Ni, tengah ni. Pusat dia kan? R tu mesti dikira dari pusat kedua-dua objek. Tadi idea cakap. Okay, so R tu dia tukarkan kepada R besar yang merujuk kepada jejari bumi. Mungkin sebab dia nak mikir, oh R tu nilainya sangat besar. Bumi pun diameter kan pun dah berapa dah. Okay, ini satu idea. Okay, jika anda perhatikan muka surat 82, diagram yang diberi pada anda. Contoh itu lagi Ini contoh yang ketiga nanti kita akan buat. Antara bumi dan satelit. Okay, tadi kes kedua, objek itu di sini. Betul? Masih sangat rapat dengan pusat bumi. Bila kes ketiga kita berbincang satelit, dia pergi lebih jauh daripada permukaan bumi. So bezakan situasi 2 dan 3. Ini dari pusat bumi ke surface. So kita ada satu lagi jarak di sini. Perlu ditambah sebab apa itu R tadi? Secara umum formula kita tadi ini. Tapi R itu merujuk apa? Jarak antara pusat kedua-dua objek yang kita ni dah tak wujud So ini objek, pusat objek pertama. So pusat objek kedua dah wujud di sini. So jika inilah situasi yang diberi pada anda, walaupun kita bermula dengan formula asas yang sama, anda patut faham kenapa ini berlaku. Sebab asas tadi menyatakan bahawa R ini tadi ialah jarak antara pusat objek pertama yang kita ambil kira dengan pusat objek kedua. Jelas? Jelas So R dia jadi macam ni pula. Okey. Membezakan tiga situasi ini penting supaya kamu faham mana-mana soalan solving yang diberi pada kamu, kamu boleh selesaikan dengan baik dan betul. Alright? Okey. Keempat pula. Okay, walaupun dalam buku teks kamu, buku 1, okay, 2 tu ialah bumi dan satelit tadi kamu punya. Ada perubahan sikit dengan yang ini. 1 ialah jasad antara permukaan bumi, 2 bumi dan satelit, 3 bumi dan matahari. So kalau ikut buku teks anda, kes ini adalah kes ketiga. 3, ikut fokus yang dalam buku teks. Okay, saya pun akan ikut yang tu. Okay, bumi dan matahari. Okay, so 2 objek yang terlibat ialah bumi, matahari. Mana pusat bumi? Sini. Mana pusat matahari? Sini. Betul? Alright, so diberi kamu jarak ini. Okay, jika ini diberi, alright, dan nilai R tu memang kamu perhatikan betul-betul dari pusat bumi ke pusat matahari, tak payahlah buat apa-apa. Right, sebab soalan boleh trick macam mana pun, janji asas tadi apa itu M1, M2, R2 yang asas itu kamu faham. Selebihnya tengok soalan tu pusing macam mana. So R ialah jarak antara pusat bumi ke pusat matahari. Basicnya tetap formula asas yang sama. Okey, ni yang diberi di muka surat 82 untuk anda. Aktiviti 3 ni kan, teks surat 82. Okey, jika kamu perhatikan kepada soalan ini, gambar ini mungkin agak kecil. Alright, so kamu boleh rujuk buku teks kamu. Okay, dia beri info-info yang sangat jelas di situ. Alright, kalau ikut soalan ni dari 3 objek, matahari. Alright, kita ada matahari, kita ada bumi, lepas tu kita ada bulan ni. 1, 2, 3. Alright, so biasanya dia akan tanya mana-mana 2 dalam satu masa lah. Cuma pastikan anda pilih pilihan yang betul. Ni bulan, ni bumi, ini matahari. Oh, saya terlepas pandang. Ada satu lagi objek, satelit buatan manusia kan. Satelit buatan tu memang manusia lah yang lepaskan ke angkasa. Bawa guna roket kan. Orangnya balik, dia tinggalkan satelit tu. Alright. Okay, bila kita perhatikan pada soalan yang begini, banyak sangat info. Alright. Ini yang fokus dalam buku teks anda, ada 3 yang saya cakap tadi.
Right, DM version, BI version sama saja. Okay, dari gambar dia buat rumusan semula. Apakah M dia? Apakah R dia? Yang ini. Distance between the earth and the sun. Okay, sekarang dia ambil bumi dan matahari. Okay, kalau yang man-made satelit tu dia ambil antara bumi dengan satelit. Satelit orbit bumi kan, kita yang perlukan satelit tu. Jangan ada tak ada satelit keliling yang ini. Benda yang dia nak pantau kan. Okay, ini kita yang hantar, manusia yang hantar ke bulan. Alright, Earth. Okay, dia bagi mass, dia bagi radius R. Okay, Moon, dia bagi mass. Okay, semua maklumat sudah dalam SI unit. Tak perlu susah hati. Kalau ada prefix whatsoever, hati-hati. Okay, bila kita tengok solving problem yang ini, alright, dan soalan yang diberikan, soalan 1. Berapakah daya graviti ke atas satelit itu sebelum satelit itu dilancarkan? Soalan. Okay, apakah jawapan? Ini memang astronot buat lah Okay. So dia pun mengira. G diberi. Masukkan nilai M. Alright. Okay, yang ini M apa? Yang ini M apa? Cuba perhatikan semula. 5.97 itu ialah jisim bumi, betul? Ni jisim bumi. Jangan setakat tengok nombor je, ni bukan maths. Fahami teorinya. 1.20 ini adalah jisim satelit. Fahamkan semula. Okay. So bumi dan satelit. Bawah ni jarak mana yang dia ambil? 6.37 kali 10 kuasa 6 itu adalah jarak, adalah jari bumi yang dia beri. Sebab dia kata apa? Sebelum dilancarkan. Masih rapat dengan permukaan bumi. Contoh ingat tak situasi tadi kita bagi bulatan, sini, objek tu di sini. Sebelum dilancarkan. Right? Okay. So press calculator. Dapat jawapan. Cik, laju pula cikgu. Patutnya bagi timing kamu untuk kira kan? Okay. Nak mengucap benda yang banyak hari ni. Okay, cuba press calculator. Dapat tak jawapan? Okay, jawapan pertama. Panjang-panjang ni kan? Yang ni okey lah sikit lagi, tapi tetap kamu kena hati-hati menyalin semula jawapan dari kalkulator kembali ke atas kertas anda. Walaupun macam tadi Puan Amara cakap, kalau yang kosong banyak tu mungkin satu cicir pula kosong, dua, tapi kalau banyak-banyak sangat nombor macam ni pun bila menyalin kamu je kat situ. You, the question paper, your answer and God. Tu je, tak ada siapa nak tegur kalau kamu buat kesilapan pun. So sebab tu sangat digalakkan menggunakan standard form begini. Kalau maths belajar standard form kan, fizik belajar juga untuk nombor-nombor yang sangat besar dan nombor-nombor yang sangat kecil, anda digalakkan menggunakan format standard form jawapan. Cuma bila anda bundarkan, okey, apa yang tak kena dengan ni? Bila saya bundarkan. Ini yang asal dia ni. Betul ke 1.12? Sepatutnya jadi berapa? Bila press calculator dapat tak 11.76 ini. So bila kita bundarkan, pindahkan tempat perpuluhan. Betul tak? 1, 2, 3. Saya mesti ambil paling kurang 2 tempat perpuluhan. So 1.17, di sebelah dia 7. So sepatutnya ni berapa? 1.12 ke atau lain? 1.18. Betul tak? Kira tak apalah, sikit-sikit tu problem tu kita betulkan sendirilah. Cikgu saya nak ambil 3 tempat perpuluhan. Boleh. Dia kata paling kurang 2. Tapi janganlah terlalu banyak. Okay. Selalunya dia akan bagi range. Kalau awak tak masukkan range tu, dikira salah lah. Masih dia beri range kan? Masih dia beri range berapa. Itulah punya. Tapi selalunya 2 je. Tak, sebab tu kita kata kita pun ajar, cikgu-cikgu ajar anda 2. Kan macam ada murid yang dia nak samakan dengan MS 4. Dia susah nak hafal.
Sebenarnya boleh je, tapi try not to lah kan. Jangan jadi 1 tempat perpuluhan cukup lah, 1.2. Alright, okay, unit jangan lupa. Okay, so next. Bandingkan jisim bumi, jisim satelit dan jisim matahari. Compare. Ingat soalan compare sangat banyak dalam kertas 2. Ni yang saya kata, walaupun bunyi macam cikgu cakap tadi, soalan chapter ini banyak sangat calculation, dia akan selit juga soalan teori. So, tetap teori itu keutamaan. Tetap keutamaannya dari segi konsep. Alright? Okay, soalan perbandingan. Nampak tak? Tanpa perkataan ini. Contoh. Cikgu cakap boleh guna simbol lah. Dia pun tulis lah matahari semua besar, ada setengah murid. Okey, cuma begini. Bila soalan membandingkan 3 benda, bumi, satelit, jisim matahari, anda mahu menggunakan ayat semata memang susah. Sebelum ni cikgu cakap kalau soalan perbandingan kamu boleh buat ayat kan. Jisim bumi adalah lebih besar dari jisim matahari. Tapi soalan ini kali ini soalan perbandingannya membandingkan 3 objek. Bila dia minta kamu buat soalan compare atau perbandingan bagi 3 objek, memang kamu kena buat jawapan yang menggunakan simbol ini. Okay, kalau buat ayat ada possibility ke? Malah soalan yang membanding 3 benda macam ni. Buat ayat boleh. Boleh. So maksudnya mula-mula dia bandingkan matahari dengan bumi. Betul? Lepas tu bumi dengan satelit. Dia jadi lagi kebanyakannya jarang buat begini. Selalunya akan buat ayat. Dia akan buat ayat. Tapi ini contoh. Ini contoh yang paling bagus lah. Paling bagus. Betul. Bila anda diberi kelonggaran untuk buat dan anda tak gunakan sebenarnya satu periburian. Okay, cuma macam yang cikgu pesan tadi. Ni, jangan tinggal perkataan jisim ni. Mesti tulis sebab kalau kamu tak tulis memang akan hilang markah. Alright, ni dia nak bandingkan mass. Kan, jisim bumi, mass. Kalau English version you tulis mass. Nak buat ayat penuh dah mass of sun, macam Puan Mona sebut dia buat 2 ayat berbeza kan. The mass of the sun is bigger than the earth. Next statement, the mass of the earth is more than the satellite. So dia dapatlah markah kan. Ayat tu macam bahaya sebab takut tertinggal salah satu. Ya, sebab tu biasanya banding sudah. Betul. Tapi bila nak bandingkan 3-3 ni. So bila dia banding 3 objek begini, sebenarnya cuba guna cara ni. Kalau 2 objek, okey. Okay, from time to time improve sebab teknik menjawab itu sangat penting. Jangan cepat lupa, cukuplah. Okey, 3, predict. Ramalkan. Ramalkan apa dengan apa. Alright, sama ke tidak? Okay, dia bukan tanya bumi dan satelit, satelit dan bumi. Dia tanya bumi dengan satelit mula-mula. Tu objek ni. Next, matahari dan bumi. Kalau dia tanya bumi dan satelit, satelit dengan bumi, memanglah sama. Sekarang dia tanya yang ni pertama, yang ni kedua. Dari segi kiraan, tengok. Kalau untuk bumi dan satelit kamu masuk MR2 ni kan, kamu kira. And then matahari dan bumi. Okay, matahari dan bumi, jisim matahari je dah besar. Jisim bumi saja dah besar. Betul? Alright, okay. Dia tak minta kira, dia minta kamu predict. Okay. Kalau kita lihat hubungan antara jisim kedua objek dengan F pun sudah cukup. Dibanding jisim bumi dan satelit tadi untuk kiraan kamu di sini dan kamu buat kiraan semula. Dia tak ada bagi value kan? Cikgu saya nak kira ikut value yang diberi di situ boleh? Boleh, tapi sebenarnya tak semua soalan prediction kamu kena solve. Kamu boleh buat ramalan berdasarkan hubungan berkadar terus atau berkadar songsam. Kalau soalan minta kira juga, yes kamu kira. Alright? Okay, so ini just prediction based on formula. Directly proportional tadi. Okay? Okay, hitung. Okay. Kenapa wujud yang ini? Bila kita buat begini, maknanya kita assume dia dah launch. Betul tak? Dia dah bergerak menjauhi permukaan bumi. Remember how this changed just now? Kenapa tiba-tiba R, saya buat R campur H kuasa 2? Sebab tadi yang kita bincang, bumi, once saya launch, sekarang satelit itu berada di sini. Macam kapal terbang pula satelit saya. So, daripada pusat bumi ke sini, kan, jejari bumi.
kamu kena tambah pula jarak daripada sini ke pusat satelit. So means yang ini selepas kamu lancarkan. Alright? Okay. Cuba lihat. Jarak antara bumi dengan satelit diberi dalam gambar rajah itu. Maka selain daripada jejari bumi yang diberi pada kamu di sini tadi, R besar ni, kan? H ini kamu ambil dari soalan. Itu sahaja beza dia. Then gantian masuk nilai, pastikan betul. Sebab ini satu markah. Soalan macam ni dia sangat banyak nombor macam ni, hati-hati. Lepas tu hati-hati tulisan anda. Ada setengah tu nak buat cepat, kadang nombor dia pun tak nampak bentuk. 2 nampak macam 7, 7 nampak macam 2. Hati-hati And then, okay, titik. Ni satu lagi. Hati-hati. Dia nak cepat sangat sampai titik je nampak dengan tak nampak kadang-kadang. So ini satu markah kalau dalam kertas 2. Next step, tolong hati-hati dengan kalkulator yang anda tekan. Tu satu lagi. Apa yang patut bracket, apa yang tak patut bracket. And I do believe, as I said, if you really try, kamu akan kuasai teknik yang betul ini. Don't wait, jangan telan bulat-bulat all the answers given, even inside your textbook, without pressing your calculator, please. Alright, okay, dapat jawapan. 10/9 tu takkan nak buat 0,000 telur banyak. So gunakanlah standard form. Have to Chapter ni memang bila banyak besar-besar macam ni memang jarak jauh, jarak sangat jauh, memang kamu guna standard form. Okay, 2 tempat perpuluhan. Ulangan saya semula. Paling kurang 2 tempat perpuluhan. Alright, jangan banyak-banyak sangat lah. Macam pun orang cakap walaupun dia beri range. Alright, okay, kat sini pun kalau soalan tu 2 tempat, janganlah pergi bunda kat sini pula. Cikgu kata boleh bunda 2 tu jawapan akhir. Yang asal apa-apa yang kamu kira sebelumnya pastikan bawa semua masuk. Kan, pandai-pandai pula lupa press 5.97 terpress 5.9. Walaupun mungkin jawapan tu ada range, sometimes satu efek tu memang akan sebab jawapan kamu salah. So be careful with your calculator untuk soalan pengiraan. Okay, train yourself. Okay, daya graviti antara bumi dengan matahari. Okay, formula sama. Tapi kali ni dia minta bumi dan matahari. Maklumat mana nak guna? Alright, so ada beza sikit lah dengan asas ni, walaupun asalnya formula tetap sama untuk semua. Asas formula sebenarnya semua dekat sini. Kan? Cuma tengok kesesuaian. Kalau ini kamu perlu ubah. Right? So kalau maklumat tu memang dah bagi info tersebut, press your calculator and get your last answer 2 tempat perpuluhan. Nombornya 2 tempat perpuluhan at least. Jangan lupa you punya scientific notation ini kan. Pastikan tulisannya jelas 10/22. Jangan gopoh. Jangan lupa unit anda. Oh, tanya daya memang Newton semua. Okay, next. Nombor 5. Oh, asyik tanya daya je. Tanya lain pula lah. Kan, asyik suruh kira ni je. Ni bagi, ni dah bagi. Buat sikit penambahbaikan kat sini tadi. Okay, kali ni sikit saja perubahan. Dia nak R pula. Daya ini diberi. Betul? Itu saja perubahan untuk solving problem. So, bila anda telah diberi maklumat-maklumat kan, macam tadi. Kalau ikutkan, kamu diajar langkah 1 apa? List balik maklumat. Satu kan. Tapi ada murid yang tak suka buat macam tu. Saya kata, bulat sini. Letak je simbol tu. Check. Tu tak unit. Tak ada masalah dah. So then, gantian masuk nilai anda. Oh, gantilah. Kali ni F diberi. Betul? Lain diberi. Yang ni diberi. Okay. Ni. Tengok ni. Okay. 2 ni. Kenapa ada 2 ni? Okay. M tu. MB 6.67 itu ialah, oh ada silap ni. Ni apa tak ada kot ni malah kan. Bumi, matahari.
Ni. Dia ada 2 jisim, kat sini ada 3 jisim pula. 3 sebab G ni? 6.67 is oh yes. Sorry tersilap. Okey, betul. Salome dia perasan radius tu tak kuasa 2. Sebab Yang tu which penting one? Ni. Here. Yang 4A. Oh, okay. But the answer is correct ke, Salome? Oh, memang jawapan ni salah, dia tak kuasa 2 kan? Tamiza pun perasan ada kuasa Means 2. Tapi dalam tengok answer pun salah. Cuba tukang kalkulator. That's why I'm asking tadi, Salome kata tak kuasa 2. Lepas you solve jawapan ini betul ke atau memang salah? Mungkin kat sini dia lupa type, kat sini betul. Jawapannya 2.03. Darab 10 kuasa 2. 10 kuasa 2. Newton. 2.03. Betul ke? 2.03 darab 10 kuasa 2. Siapa kira? Tengok kat chat. Ni kuasa 2 kan ni? Salome. Salome dapat berapa? 2.03 Salome kira. times 10 kuasa 2. 2 Newton. Okay, thank you. So kita tukar ni Betul-betul, memang kena kuasa 2. Selepas 2 ini dicampur. Yang lain okey Okay, sorry, semua okey. Okay, so last answer yang ini. Oh, tiba-tiba dia buat panjang-panjang macam ni pula. Kan? Tadi cikgu pesan bila ada yang panjang-panjang sangat macam ni, buatlah scientific notation. Okey, boleh. Dah banyak sangat koma-koma kan? Banyak sangat salin. Maknanya selepas you press calculator, sebenarnya boleh convert di calculator screen kamu itu kepada bentuk standard form, isn't it? Ada function yang kamu boleh tukar. So, bila kamu buat jawapan terus darab 10 kuasa berapa? Okey, pindahkan tempat puluhan kan? 3.83 darab 10 kuasa berapa? Pun okey, sangat-sangat. Yang ini ada R tu punca kuasa tak? Salome? Square root kan tak? Dia square root kan tak? Sebab ni dapat R kuasa 2. Bila kamu kira solve, this answer sudah square root kan ke atau masih R kuasa 2? Tolong cikgu check. Okey, Salome kata betul. Betul maknanya jangan mungkin ada yang terlupa, tengok-tengok panik. Kenapa jawapan tak sama? Mungkin yang kamu kira tadi tu ialah R kuasa 2. So jawapan kamu tu jangan lupa square rootkan, terus press calculator. Right? Buat dia pening. Sebab actually sebab tu cikgu kata bila soalan calculation yang ini memang kamu kena betul-betul hati-hati sebab dia melibatkan nombor-nombor yang besar. That's why macam semalam pun cikgu pesan kan, mesti try calculator supaya you boleh proceed dan cuba tengok baru you akan dapat idea. So it's very good bila ada yang boleh buat teguran macam ni. Actually you're participating and you cuba memahami konsep. That's very good. Alright? Okay, so far okay? Dalam nak cepat. Oh, dah ada tadi. Cikgu Kak ingatkan dia tak buat. Oh, bawah tu tak tekan habis. So memang sangat tidak digalakkan untuk meninggalkan jawapan dalam bentuk ribu-ribu atas tu. So jawapan akhir 3.82 kali 10 kuasa 8. Alright? 3.83. 5 kan selepas dia tu. Right? Okay. Okay. So next. Okay. So this is yang kalau kau tengok standard yang ketiga. Right? Okay. Untuk standard pembelajaran yang ketiga. Okay. Dia ada, kalau tengok tajuk sini menghubung kait pecutan graviti. Acceleration due to gravity G di permukaan bumi dengan pemala kegravitian semester. Okay, just now based on the formula, kita banyak gunakan aja. Kan pemala kegravitian semester G itu. Seperti saya beritahu, dia akan beri dalam soalan. Okay, next. Okay, kalau kita refresh semula chapter 2. Kita bermula dengan hukum Newton. Ni hukum Newton ke berapa ni? Ada berapa hukum Newton kita dah belajar dalam chapter 2? First one is something to do dengan inertia, betul? Yang ini yang kedua, hukum Newton kedua. Cuma bila lepas kita masuk chapter gravity, apa-apa yang jatuh di bawah pengaruh pecutan gravity, kita pun tukarlah A itu menggunakan simbol G. Itu yang tadi cikgu tanya balik, dia jawab G2 represents acceleration due to gravity. Maka dari situ,
So G dia pun bahagikan lah. Ni yang dapat ni. So basicnya tetap daripada hukum Newton kedua punya formula yang kamu dah belajar di chapter 2. Alright, okay. So ini sepatutnya tidak menjadi masalah. Jangan terganggu dengan huruf G ini. Ini masih simbol bagi force. G itu merujuk kepada pecutan graviti. Alright, dia kata okay, daya tarikan seunit jisim yang dialami. Alright, those with the English textbook tengok juga Okay, so daya tarikan, force of attraction. Okay, untuk satu unit jisim, alright, for the object yang dekat titik itu at that point. Okay, next. As I said, after ini sebenarnya kamu dah nampak perkaitan dia yang kamu dah belajar di chapter 2 hari itu. Alright, okay. Sepatutnya kamu tidak ada masalah to explain again what is represented by each of the symbol. Fg itu daya gravity, M tu is the mass of the object, jisim, G is the acceleration due to gravity. Alright, okay. This pecutan gravity kadang-kadang kita panggil juga sebagai the strength of, okay, strength of what? Kekuatan medan gravity. Alright, kenapa dia a vector quantity atau quantity vector? Sebab bila kita membincangkan tentang gravity, kita biasanya membincang tentang arah tarikan. Bila ada arah, remember what is vector quantity? Something that has magnitude and direction. Ada arah dan ada magnitude. Kalau magnitude saja without direction is a scalar quantity. Betul? Okay, itu yang cikgu sebut tadi. Bila kita bincang dalam formula pecutan, kita dapat macam ni. Tapi bila kita patah balik dekat sini, acceleration due to gravity, kita guna unit N. M itu ialah SI unit dia kg. So kita boleh dapat juga yang ini. So ada dua unit yang kita terima untuk pecutan. Pecutan gravity lain, daya gravity lain. Sebab tu bila kamu jawab gravity sahaja, cikgu tanya semula. Itu tidak tepat sebab dia adalah suatu kuantiti yang berbeza. Okay? Unit berbeza, maksud berbeza. Daya gravity unitnya Newton. Pecutan gravity or acceleration due to gravity, unit dia yang ini, Newton kg atau ms -2. Right? This is what I explained just now lah. Okay, yang ni. Okay. Okay. Dari hukum kegravitian semester Newton. Alright. Okay. This is what we explain, we solve, okay, 2 to 3 problems just now. Kalau kita tengok, ni F juga. Okay, tapi ada perbezaan yang ini dengan yang ini. Okay, next. Okay, so ini rumusan lah Okay, kalau kita perhatikan, okay, hukum gerakan Newton kedua. Ini hukum gravitian semester Newton. Ini masuk chapter 2. Ini kita masuk chapter 3 sekarang. Alright, okay. So, okay, kalau kita perhatikan, ruang kosong yang diberi pada kamu ini. Ini, yang ini. Kalau kita masukkan semula apa yang kita sudah bincang tadi. Yang ini, kan? Alright, okay. Lepas tu samakan. Mg sama dengan GMMR kuasa 2. Cuba buat. Dalam textbook. Ya, dalam textbook. Cuba tengok dalam textbook. Kalau siapa yang textbook pun tak wujud tu, cuba tengok yang cikgu tunjuk ni. Sekarang formula Mg tu masuk kat sini. Kan? So ini letak balik GM. Okay, cikgu saya nak letak M1, M2 boleh? Dalam buku teks tak boleh, tak ada masalah. Sini guna M besar kan? Sekarang samakan. So Mg sama dengan apa? G, M1, M2, R kuasa 2. Right? Okay, so dia kata batalkan faktor sepunya M. Kat mana nak batal sekarang? Sebelah sini kita ada M. Sebelah sini kita ada 2M. Okay. Okay, so dia kata hubungan antara G dengan G. Okay, flow ini sudah sangat cantik untuk kita tengok hubungan. Sebab dari formula hukum Newton kedua yang kita dapat semasa di chapter 2. Jika chapter 2 sekarang kita nak relate dengan hubungan ini yang kita dapat di chapter 3. Sebab orang yang memberi idea ini adalah sama. Newton. Dia pun yang buat kajian. Dia mula yang ini, okay, dia proceed yang ini. Dia berfikir tentang yang ini pula. Right? So apa hubungan yang kamu dapat antara G dengan G? Ini idea tadilah Dia nampak dia potong. Okay, kali ni
dia gunakan simbol M besar, M kecil, okey, untuk kita rujuk. Okey, saya bagi contoh. Kalau kita rujuk tadi, kita akan pergi pada semester Newton. Okey, kita anggap satu jisim besar, satu jisim sangat kecil. So kita ambil yang jisim sangat kecil ni potong dengan yang ini. Macam contoh saya cakap tadi, daun dengan daun kan. So yang ni bumi. Kenapa kita tak nampak bumi tu ada tarikan, daun tu ada tarikan terhadap bumi? Sebab besi dia sangat besar. So kita potong yang kecil ini, maka akhirnya kita akan tinggal yang ini sahaja. Pembuktian. Remember cikgu cakap sebenarnya dari segi pembuktian ini kamu tidak ada. Kita banyak pada aplikasi formula. Ini untuk kefahaman anda supaya anda tak nampak semua benda berbeza. Ada rasa 10 formula Newton tu lain-lain. Dia ada connection antara satu sama lain sebab dia masih mengkaji tentang gerakan objek. Alright? Okey, bimbangan. Okey, apakah hubungan? Berkadar terus. Okey, boleh ke jawab macam ni saja? Dia tanya hubungan. Dia jawab macam ni je. Ini BM version dia, boleh ke jawab macam ni? Dapat markah ke? Tak dapat kan, Cikgu Numala? Kalau kertas 2. So, kita ajar ambil balik. Betul tak? Perlutan graviti G berkadar terus dengan pemalar kegravitian semester. So, ambil balik ayat dalam soalan please. Depan, belakang ni. Dua kuantiti. Please, especially when you are in form 4. Kecuali macam simbol 3 hubungan tadi tu memang lebih nampak guna simbol lah. Selebihnya cikgu galakkan ayat. So that you can get the correct terms. Alright? Okay, next. Okay, ini dari formula yang kita dapat tadi. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi percutan nilai graviti bumi? Okay, kalau kita tengok tadi, remember this? Kan? Kita ada ini, kita ada ini, kita ada ini. Tapi biasanya nilai pemalar graviti G ni saya sebut tadi sama je di mana-mana G ni. So, kita tinggal apa? Jisim bumi. Sekarang kita merujuk pada bumi. Sebab tu tadi saya guna M besar satu, M kecil satu, potongkan M kecil. And mass of an object. Alright, okay. Ataupun, sekejap. Dia sebut jisim bumi, okay. So, English version dia lain sikit lah. Okay. Okay, the value of gravitational acceleration. So, fokus kita di sini lebih pada M. Okay. Kita graviti sentiasa ke arah pusat bumi. Mana pusat bumi? Sini. So, sekarang ni kita tengah fokus pada bumi Okay, setiap planet di alam semesta mempunyai daya graviti masing-masing berbeza-beza. Kita belajar kalau form 3 ada berapa planet? Form 1 lagi dah belajar sebenarnya. Kan? Ada berapa banyak planet di alam semesta. Okey, nilai percutan graviti bumi adalah 10. Okey, cuma cikgu beritahu semula. Dulu sewaktu KBSM memang ini nilai yang digunakan dan selalu diberi dalam exam. Untuk anda hati-hati. Alright? Sekali-sekala berdasarkan contoh dalam buku teks memang untuk mudahkan kiraan kita akan guna ini. But anything can happen especially you are the first batch of KSSM. If soalan suruh guna G itu 9.81, tolong gunakan nilai ini. Jangan guna nilai ini. Because most, if you can still be using the KBSM book, brothers and sisters kamu yang ada, you can still be using buku-buku past year's question as a reference. Tapi tengok chapter yang difokus dalam buku teks anda. Alright, kalau yang buku lama KBSM guna 10, kalau kamu diberi arahan guna nilai sama, guna, if not guna 9.81. Alright, okay, arah percutan, tengok tu dia tunjuk. Percutan graviti pada jarak R dari pusat bumi. Arrow yang dia tunjuk dan formula. R itu adalah dari pusat objek satu, sini, hitam kan, ke pusat objek dia. Tengok arah ni, pusat ke pusat. Alright, variasi percutan graviti dengan jarak dari pusat bumi. Okay, remember this case of the satellite just now? Kenapa kita kena tambah H? Kan, contoh yang soalan kita tadi, dia tunjuk objek di sini. Alright, maka R baru yang kita dapat memanglah lebih dari R ini. Betul? Sebab dia jadi R campur H. So, maka percutan graviti bagi R yang lebih daripada R besar, ni maksudnya R kita sekarang ialah yang ini. R campur H ni. Okay. Bagi percutan graviti, okay, bagi yang nilai R-nya lebih daripada jarak dari pusat bumi ke surface dia ini. Alright, kalau kamu perhatikan, okay, dia kata okay, G, okay, G, M, tinggal formula yang kedua yang kita bincang tadi. Okay, G adalah berkadar, cuba tengok hubungan. R ni duduk di bawah.
G, dia adalah berkadar songsang dengan R kuasa 2. Remember prediction based on formula? Bila songsang maksudnya if one quantity increase, the other quantity effect dia akan decrease. Itu hubungan inversely proportional bila 1 over something. Okay. So maksudnya jika R bertambah, nilai G-nya berkurang untuk kes situasi ini. Contohnya untuk satellite. So we are focusing on ini. R ni yang formula asal lah. Okay, tapi jika di case of satellite yang menjauh dari permukaan bumi, kita kena tambah H, so R itu berubah. Jika R lebih daripada R besar ni dari pusat bumi ke sini, maka kamu tengok prediction formula ini untuk kepahaman konsep. Okay, kalau dia betul-betul ke atas bumi, perlukah kita campur H kecil tadi? Kan? Alright, okay, patah balik. Yang ni dia guna macam ni, R kuasa 2. So R kuasa 2 baru kamu tu ialah R campur H lah. Okay, yang ni dia guna R kuasa 2 sebab dia anggap R itu adalah mewakili bumi ni. Okay, jejari bumi tu. Alright, so ini R ni. Terus dari pusat bumi ke pusat objek sebab dia dekat surface betul-betul. Okay, inilah, ini yang saya sebut tadi. So far KSSM banyak menggunakan nilai ini. Okay, berada di dalam bumi. Okay. Alright, so pecutan graviti kurang dari R. Okay, R tu apa? Dari pusat bumi ke sini. That is R besar. Alright. Okay, so sekarang ni mana R? Dari pusat bumi ini ke objek yang di sini yang berada di kedalaman bumi. Okay, so itu yang disebut di sini. Untuk kes ketiga, R kurang dari R besar. Alright. Okay, where the mass of spherical portion of the push. Okay, jika kamu lihat di sini, tiba-tiba dia guna A. Okay, A, G. Alright. Untuk yang ini, kalau kamu perhatikan, formulanya sama. Okay, kalau kita lihat untuk formula ini. Okay, tak apa. Yang ni saya nak skip dulu supaya kamu tak keliru. Okay. Okay, ni saya tak mau buat sebab dia banyak penerangan untuk rumuskan formula. Okay, saya nak begini. Alright, membincangkan variasi nilai G dengan R. Okay, tadi kita dah pergi beberapa case. Apa jadi pada R, apa jadi pada G pada nilai R yang berbeza. Alright, this is one situation. Okay, kalau kamu lihat pada buku teks. Okay, dia beri di muka surat 84. Okay, ada banyak QR code dalam buku teks. If you are free, please scan the QR code and go through. Alright. Kalau macam nak cari info lain pun sangat membantu. Okay, ada beberapa info yang diberi. Dia bagi cisim bumi, dia bagi jejari bumi. Dari bumi tu dari sini ke sini lah. So besides using R kecil dalam formula asas tadi, dia guna R besar Alright. So jejari bumi dia bagi pemala gravitian as usual as I said, dia akan bagi unit dia M kuasa 2 kg negatif 2. Alright. Kalau kamu perhatikan jarak dari pusat bumi dia bagi, okay, dia suruh dia nilai AG ni, okay, GM R kuasa 2. Okay, kalau kamu tengok yang prime ni ialah dia nak buat perubahan kepada jarak daripada objek itu dari pusat bumi. Kalau yang first one kat sini kan, so ini jarak dia. Next one bila 2R, ni yang baru dia. Okay, next one, sini pula kalau objek itu semakin menjauh daripada permukaan bumi. So idea diberi di sini. Okay. Kalau merujuk kepada nilai yang telah diberi di sini, okay, anda diminta menghitung pecutan graviti berdasarkan nilai yang diberi. Okay, sekarang sudah 10.28, 10.30, okay, macam ni. Cikgu nak ini jadi sebagai tugasan minggu ini. Okay, don't worry, kita ada sedikit lagi tak settle 3.1 as I said. Okay, sebab chapter ni memang banyak. Okay, yang ini dikira tugasan kamu tapi tinggal sikit saja lagi. Alright, sebab cikgu pun memang predict tak boleh habis semua 3.1 hari ini. Okay, dari formula yang diberi, contoh okay, dah ada satu contoh dekat sini.
Ini kalau betul-betul berada di R, kita ambil kira nilainya ialah 9.8. Okay. Kamu hitung untuk yang selebihnya. Hitung sendiri. Ni 2R kan, 2 kali ganda. Ni 3R, 3 kali standard. Okay. Selesaikan semua ini. Alright. So tugasan kamu, okay. Kalau kamu nak snap, hantar dalam Google Classroom boleh. Okay. Kalau siapa yang rasa macam nak tunjuk working siap-siap, lepas tu nak snap picture dekat cikgu, boleh. Okay. So seterusnya selepas anda mendapatkan semua nilai ini, sila plotkan graf G melawan R. Jangan salah yang disebut mula-mula tu ialah dipaksi tegak. Saya risau ada yang plot graf pun salah lagi. So ini G, ni R. Cikgu tak nak bagi tahu apa unit dia. Sebab paksi graf mesti ada unit. Alright, lepas tu buat plotting berdasarkan data yang kamu ada sebagai tugasan minggu ini. Alright. Okay. Dan sila jawab soalan 3 dan 4. Boleh type, boleh tulis, boleh snap dekat cikgu. Cikgu mata pelajaran anda. Alright, okay. Rumusan tentang tugasan untuk site. Okay. Alhamdulillah cikgu-cikgu dah dapat, tapi mungkin bukan semua kot. Malah dah dapat semua ke? Ada semua group dah dapat, tapi ada yang here and there lah. Hiccups here and there tak lengkap Okay, macam ni. So far rasanya actually we are so surprised dengan hasil lah. Kalau saya sendiri pun, kan? Betul tak Ala? Betul. Actually right, we are hoping that kamu pun dapat ilmu baru and you are excited with this. Sebab mungkin kita ada juga satu tugasan untuk chapter 3 ni yang bahagian belakang tu cikgu tak nak terang. Tapi not now lah, don't worry. Okay, have a rest dulu, tapi sebab nulis tu kamu dah ada. Sebab saya planning untuk 3.3 untuk kerja waktu cuti sekolah kamu nanti. It will be very good kalau kamu dapat buat 3.3. Saya takkan fokus banyak, saya fokus kiraan saja. Sekarang ni kita ada sikit lagi untuk habiskan syllabus keseluruhan. Mungkin dalam 2 minggu lagi boleh habis kot. 2 atau 3 kan, kelas kita pun tinggal lagi 3 minggu. Okay, so far saya congratulations to all lah. Kamu manage untuk buat benda macam tu. Okay, so thank you Puan Umala sebab dapat bagi ini sebenarnya. Okay, it's a new knowledge pada kamu. Okay, dan kalau kamu nak buat sendiri untuk certain chapter pun just for your own, sebab you suka buat pun actually it will benefit you a lot. Untuk chapter lain pun walau cikgu tak suruh, isn't it? Okay, tapi paling kurang tugasan untuk minggu ini yang ini. Okay, saya nak klik-klik sikit. Kalau untuk kelas saya sendiri pun ada satu lagi tugasan graf yang saya belum dapat. Malah apa? Chapter lens. Lens. Saya tak dapat sepenuhnya dan saya sendiri. Saya pun. Puan Warima, graf yang first tu dah dapat tak semua? Yang lens punya tu. Saya bagi 3 minggu lepas. Ya, saya baru dapat satu. Ada graf tu. Semua yang hantar lah. Ya, okey, betul. Kelas saya pun. Yang lens tu betul. Okay, macam ni kelas. Minggu lepas kita fokus on site. That's very good actually. Itu yang 4C semua. Alright, macam ni lah. Okay, cikgu tak maulah list kan. Kamu dah cukup besar. Tapi benda tu adalah benda yang memang kamu kena submit untuk amali ke SSM kamu. Okay, so saya nak ingatkan semula. Untuk yang belum hantar, okay, tugasan yang saya bagi tu, so maksudnya campur graf yang ini ada 2 graf kamu kena selesaikan. Yang ni senang je. Yang ni senang cuma jadual dengan graf. Tak payah buat report lah macam yang previous one tu. Yang previous one tu report wajib. Yang tu yang kami kejar dan tunggu. Itu amali yang memang bukti untuk amali ke SSM anda. Yang ini okay, cuma jadual ini kamu buat, lengkapkan. Kalau nak tunjuk working sekali, kalau siapa yang nak snap picture tu should be okay. Kalau nak type saya tahu agak masalah kan. And then grafnya terus jawab 3 dan 4. Alright. Okay, satu ni tahulah jawapan dia 9.8 kan. Berapakah nilai persentan graviti ni. Selebihnya bentuk graf itu cikgu akan ulas nanti. Snap picture juga. Telegram boleh, masuk snap dalam Google Classroom boleh. Okay, kalau macam mana suka dia orang buat dalam Word and then buat graph tu snap sebab satu file je, tak nak macam-macam banyak gambar, picture, cikgu nak download pening. Sebenarnya cikgu nak marking dia perlu dalam Word.
Dalam Word tu senang. Right, macam ni betul. Okay, so kalau kamu create a simple table dalam Word, lepas tu kamu snap picture with your handphone, betul? Lepas tu you insert gambar tu kat bawah, cikgu boleh terus mark. Kalau tak cikgu kena crop, masuk balik. Bukan seorang kan, so can you please help your teachers and one reminder. Bila kita hantar tugasan, apa masalah kamu, silapan kamu, mistik kamu, cikgu tak boleh tegur. So we teachers are trying to do our best job to help you untuk apa-apa yang kami boleh komen. So you should help yourself please. So kita bagi ini, so maknanya minggu ni kamu kena buat yang ini dan selesaikan yang Lens punya report. Minggu depan cikgu ulas semula. Right? Ni Kak An. Yep. Kenapa Ma? Apa Ma? Ni Kak An, boleh tak nak Kak An? Ya. Dengar Ma. Kalau nak remind kat budak ni, tak perlu convert kepada PDF lah. Hantar dekat Word. Ya. Itulah tadi pun. Nak Word. Kita nak Word Tak malah, dengar tak? Dengar. Tadi dah cakap Ma. Kita suruh dia buat dalam Word Ma. Dah dalam Word dah. Sebab mana kan, sebab mana daripada yang lepas pun memang mana buat dia suruh type. Convert, copy ke Word kan. Gambar aja pun malah suruh lukis sendiri. Tak ada nak copy-copy daripada textbook ke paste ke. Lukis sendiri, snap, masuk dalam, macam buat report tapi dalam Word. Cuma dia benar. Cuma untuk gambar aja prosedur dengan graph, dia orang akan masukkan dalam Word juga. Snap masuk dalam Word juga. Macam tu. Sebab satu file je yang kita akan buka dan kita boleh tanda dengan senang hati. Masuk dalam Word. Macam tu. Semua orang faham Kalau ada masalah boleh tanya cikgu dekat group ataupun DM cikgu personally. Tak perlu convert ke Okay. Di samping tu dari selain daripada 2 tugasan tu, modul yang kamu ada banyak ruang kosong yang kamu kena isi. And actually benda yang saya dah buat kelas hari ini dan banyak infonya datang dari buku teks. So untuk yang nak selesaikan yang dalam modul sebenarnya lebih kurang sama. Yang cikgu minta ni tadi sebenarnya ada di muka surat 7. Tapi yang Puan Amala bagi dalam bentuk PDF kan. Kamu type sikit jadual, type draft macam yang kita bincang tadi. Boleh So kita stop dekat sini dulu So yang jawapan tu suka hati lah. Kamu boleh lengkapkan. Tak apa, nanti cikgu bagi dalam dokumen ada. Puan Amala ada dokumen, so dia nak copy paste tu mudah sikit lah. Mudah sikit. So cikgu dah cuba mudahkan kamu Kalau kamu masih tak mahu buat itu, something is wrong with you. Okay, paling kurang Telegram ke apa, cikgu masih boleh buka, download dan semak, hantar semula apa yang kesilapan tu pada kamu. So kita stop di sini hari ni, malah dengan the whole side project cikgu masih dalam peringkat maki dan tengok. Tapi awal-awal tu bila tengok tu memang quite impressed lah. So nanti mungkin hujung-hujung sebelum kita habis sekolah tu baru kita buat rumusan. Okay, untuk you punya side project boleh, ini. Boleh improve lagi apa yang cikgu dah tegur semua. Macam simple sangat apa pun ada. So tanya semua. Okay, kita malah ada backup attendance ke? Kejap. Akak buka juga ni, takut tak masuk macam hari tu. Akak dah ambil juga backup. 63 dah 63. Alright, okay, thank you. Hari ni ada pertambahan dari segi peratus kehadiran. Hopefully berterusan sampai hujung sekolah. So kita stop di sini hari ini. Thank you. Thank you. On revising. See you all next week. Bye-bye. Jangan lupa tugasan. 30 kali ulang. Cikgu lagi buka tengok tak ada. Okay, bye. Thank you. Bye. Okay, thank you Mala. Thank you Ma. Thank you everyone. Dah. Cepat. Okay. Thank you Kak An, Mala. Okay, bye.